Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah. Mak Jah mendoakan semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada, Mak Jah mendoakan semoga sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Itulah dianya anak-anak. Mak Jah setiap minggu memang teruja, memang seronok sangat dapat berkongsi cerita dengan anak-anak di luar sana, kerana umur Mak Jah yang dah lanjut usia macam ni, Mak Jah rasa dengan berkongsi cerita dengan anak-anak, Mak Jah rasa macam sesuatu yang sangat menyeronokkan. Satu yang sebab apa Mak Jah dapat doa daripada anak-anak untuk Mak Jah dan juga keluarga. Mak Jah rasa sangat tersentuh bila anak-anak Mak Jah di luar sana memberi kekuatan kepada Mak Jah untuk bercerita dengan anak-anak. Jadi macam-macam Mak Jah baca tahu komen-komen anak-anak di luar sana. Jadi Mak Jah rasa Mak Jah dihargai. Mak Jah rasa sangat seronok. Sangat orang kata berbangga dengan anak-anak. Pada minggu ini, Mak Jah ingin berkongsi cerita dengan anak-anak. Cerita ni memang popular. Cerita popular anak-anak. Cerita yang banyak orang dah berceritakan. Cerita dia popular macam Highland Tower kan. Macam kisah-kisah hantu yang popular. Iaitu kisah misteri rumah sewa RM50. Cerita dia macam ni tahu anak-anak. Cerita dia ada sekumpulan pelajar ni lah, 8 orang pelajar ni. Pelajar universiti. Jadi diorang ni biasalah kan, bila budak-budak U ni, diorang ni kenalah berjimat cermat sebab diorang ni tak bekerja lagi kan, dia masih student lagi. Jadi diorang pergi mencari rumah sewa. Kebetulan universiti diorang tu dekat Shah Alam. Jadi diorang cari rumah sewa, dapatlah satu rumah sewa yang memang murah kau orang kata, memang murah sangat. Diorang dapat rumah sewa ni, dia memang murah, RM50 saja sebulan. Anak-anak bayangkanlah kan, kalau RM50 sebulan, memanglah seronok kita dengarnya. Memang murah sangatlah. Memang orang kata tak masuk di akal, sebulan baru RM50 sewanya. Siapa tak nak kan? Memanglah budak-budak ni pun apa lagi, pergilah. Pergi dia pun jumpalah tuan rumah. Bila jumpa tuan rumah kan, dia orang pun tanyalah, betul ke sewa ni RM50? Ya betul, tuan rumah tu kata. Deposit RM50, sewa dia setiap bulan RM50. Jadi dia orang pun memang jadilah, confirm lah nak ambil rumah tu. Rumah ni dia 2 tingkat tahu anak-anak. Dia banglo. Dia banglo 2 tingkat. Jadi dia ada 4 bilik.
Dia 4 bilik. Dia 3 bilik tu adalah di atas, di tingkat atas, dan 1 bilik tingkat bawah. Oh, memang selesa lah. Diorang ni semuanya 8 orang. Jadi diorang pun dah hitung lah. Okey, 1 bilik 2 orang. Jadi maknanya kalau 4 bilik tu 2 orang, 8 orang. Jadi seronoklah diorangnya. Dan nak belajar pun senang. Dekat tempat belajar dia 2 kilometer je. Lepas tu diorang pun kemaslah barang, kemas barang. Tapi sebelum tu, ini yang misterinya anak-anak. Misteri dia apa? Misteri dia, tuan rumah ni bagi syarat. Tuan rumah ni kata syarat dia kalau nak duduk sini jangan bawa barang banyak-banyak. Jadi diorang ni macam pelik lah. Kenapa tak boleh bawa banyak barang kan? Pasal tuan rumah ni kata nanti kalau macam nak pindah balik ke tempat lain, tak payahlah susah-susah kalau barang dia sikit. Okey, dia orang pun setujulah. Pasal apa? Student kan, anak-anak manalah ada banyak barang sangat. Paling-paling pun baju-baju dia orang, buku-buku dia orang kan. Itu je lah. Jadi diorang pun pada hari pertama tu diorang ni sampai ke malam tak tidur. Pasal apa? Sibuk mengemas kan. Kemas buku lah, kemas baju lah, apa semua kan. Bersihkan rumah apa semua. Jadi pada malam yang pertama diorang pindah tu, diorang tak tidur. Okey, ni dia anak-anak. Itu baru malam yang pertama. Pada hari esoknya tu ada seorang kawan. Orang lain dah pergi kuliah lah kan. Tinggal dia seorang dekat rumah. Bermulalah misterinya di sini ya anak-anak. Kerana apa? Kerana dia tinggal seorang dekat rumah tu. Jadi yang lain semua pergi kuliah. Kan? Jadi bila dia tinggal seorang kat rumah tu, dia pun mengemas-ngemas rumah, kemas. Sapu mana yang patut. Dia terdengar tahu anak-anak. Dia terdengar ada orang bercakap, orang berbual dekat tingkat 1. Dekat salah satu bilik di tingkat 1. Jadi dia ni pun macam takkan dia orang ni tak pergi kuliah, dia kata. Setahu dia lah kan, dia orang semua tak ada kat rumah. Siapa pula yang bercakap dekat tingkat atas ni? Jadi dia tak puas hati. Budak ni tak puas hati. Dia pergi naik tingkat atas. Dia pergi cek, tak ada orang. Setiap satu bilik dia cek, tak ada orang anak-anak. Kosong. Yang ada cuma dia seorang saja. Jadi dia mula tak sedap hati dah. Dia kata apa? Ada yang tak kena dengan rumah ni, dia kata. Dia pun mula seram sejuk, meremang bulu rumah dia kan. Dia seram sejuk. Dia pun, tapi dia tak cakap apa-apalah. Dia diam aja. Rumah ni anak-anak, kawasan dia sangat redup. Sangat, orang kata sangat tenang. Sangat macam gaya orang kata tak adalah terang menderang. Dia macam kalau kita tengok kan macam sayu aja kan. Dia ada satu pokok besar dekat tepi rumah tu. Pokok tu pokok ara. Jadi pokok ara ni memang dia dah terlalu tua. Dia dah tua, jadi dia punya dahan dia tu dia dah membengkok ke salah satu bilik di tingkat atas. Jadi kawasan rumah ni memang redup lah. Dia bukan panas kan, dia redup, dia nyaman, seronok aja kan. Jadi rumah dia pun macam usang, misteri, macam tu lah dianya. Jadi yang budak yang kena tadi tu, dia diam lah kan. Tapi hati dia tak sedap. Kemudian yang pencerita ni pula, dia pun kena anak-anak. Malamnya tu bila diorang semua dah tidur, si pencerita ni bagi tahu dia ni kena apa tahu anak-anak. Bila malam dia tengah sedap tidur ni, nyenyak tidur, tiba-tiba anak-anak kedua-dua kaki dia kena tarik dengan kuat, kena rentap sampai dia terjatuh daripada katil.
Bila dia terjatuh daripada katil, dia pun kepala dia terhentak dekat lantai. Dia macam terhantuk lah sikit. Dia pun terkejut. Apa ni? Dia ingat kawan-kawan dia pergi kacau dia. Dia apa lagi, dia geram lah kan. Dia nak tidur pun tak boleh. Sekali dia pun cek, tapi tak ada, sunyi je. Mana kawan yang seorang tu pun tidur, dia kata. Lepas tu dia pergi cek. Dia tak puas hati kan. Dia ingat kawan-kawan dia main-mainkan dia. Dia pergi cek naik tingkat atas. Dia jenguk, dia intai. Dari bilik ke bilik dia intai. Tengok dia orang semua tengah tidur. Jadi dia kata, apa benda yang ganggu aku ni? Dia pun dah mula syak lah anak-anak. Dia pun dah mula rasa cuak macam kawan dia yang berlaku tadi kan. Siang tadi, petang tadi kawan dia dah kena. Malam ni dia pula kena. Dia pun dah cuak dah. Dia pun berfikir dalam hati dia, apa benda kat rumah ni? Dia pun dah meremang bulu roma, dah takut dah dia. Jadi dia pun diamkan aja. Malah nak bising-bising, maklumlah kan. Jadi dia orang pun seperti biasa pergi kuliah apa semua. Jadi ada hari yang keberapa tu diorang semua pergi kuliah. Jadi yang budak yang cerita ni dia balik awal. Dia kata masa tu kawan-kawan dia tak balik lagi. Tak balik daripada belajar lagi. Dia balik seorang dulu. Dia nampak dekat salah satu tingkap bilik diorang ni, dia nampak seorang budak perempuan dalam rumah tu. Dia pun mulalah cuak kan. Sebab apa rumah tu dia orang je yang duduk. Mana pula budak perempuan ni? Budak perempuan tu tengah melambai-lambai tangan macam ni anak-anak, dengan senyuman yang menyeramkan. Lebih kurang macam tu lah anak-anak. Jadi budak yang cerita ni, dia pun masuk ke dalam rumah. Bila dia masuk, dia tak puas hati tau. Dia pergi cek setiap tingkap dekat rumah tu. Memang tak ada orang lah anak-anak. Memang kosong. Dia dah mula cuak lagi. Semalam, malam semalam tu, dia dah kena, kaki dia dah kena tarik. Hari ni, dia dah kena macam tu. Dia memang takut lah anak-anak. Dia memang dah mula seram dah. Lepas tu dia diam. Dia tak mau ambil cerita lah. Dia diam. Lepas tu malamnya tu diorang pergi makan malam. Diorang pergi makan malam biasalah kan. Budak bujang mana masak kan. Pergilah makan dekat kedai, warung apa semua. Diorang pergi makan, diorang pun borak lah, 8 orang ni. Borak, dia pun bercerita. Bila diorang bercerita, yang si penulis ni, dia bercerita, dia kata, malam semalam aku kena tarik kaki lah, dia kata tau. Dia kata, aku kena tarik kaki. Lepas tu, yang seorang pula bercerita. Dia kata, aku awal-awal dah kena. Yang mula-mula kena tu. Aku hari tu, dia kata, dia ceritalah, dia dengar orang berborak dekat tingkat atas. Tapi tak ada orang. Rupanya anak-anak, bukan mereka berdua je yang kena. Yang lain pun mula buka cerita semua. Yang seorang tu cakap apa tahu? Ya, aku pun kena, dia kata. Hari tu, dia kata ada satu malam tu, dia kata, aku ternampak dekat atas pokok ara tu, dia kata ada perempuan berambut panjang. Macam Pontianak lah anak-anak. Perempuan berambut panjang, pakai baju putih yang dah macam orang kata baju putih yang dah tak berapa nak putih sangat. Tengah bergoyang berjuntai kaki dekat pokok ara tu. Dia kata lepas tu dia kata mukanya sangat menakutkan. Dia kata mukanya sangat menyeramkan sampai dia tak boleh nak gambarkan macam mana hodohnya muka dia. Muka Pontianak tu, dia kata berjuntai dekat pokok ara tu. Aku tak nak cakap, dia cakap, sebab dia takut kawan dia semua takut. Bila dia nampak tu, dia kata memang bulu roma dia semua naik, memang sangat seram, dia kata. Lepas tu dia bercerita,
Lagi seorang pula bercerita. Dia kata, betul. Aku ada satu hari tu, dia kata, ni budak lain pula. Aku ada satu hari tu, dia kata, nak pergi ke dapur, dia kata. Mungkin dia nak pergi minum ke ambil air. Sekali aku nampak lelaki berjalan dekat dapur. Aku ingatkan kau orang, dia kata. Aku pun pergi. Sebab apa? Orang tu membelakangkan dia lah, lelaki tu. Dia pun pergi. Dia kata, bila dah dekat dengan lelaki tu, dia kata, dia nampak orang tu, anak-anak. Orang lelaki tu tak ada kaki. Apa kaki dia pun cabut lah, anak-anak. Dia pun bukan main takut. Dia kata, dia tergamam. Dia kata, memang terkejut betul. Bayangkanlah, dia nampak orang berjalan, tapi kaki tak ada, anak-anak. Separuh aja. Dia punya menggigil takut, tapi dia diam aja. Dia pun tak nak bagi tahu. Tapi pada malam yang ni semua bercerita. Itulah penulis ni cakap. Aku kena tarik kaki, dia kata. Aku geram betul. Aku tengah tidur nyenyak. Tiba-tiba dia rentap kaki aku. Kedua-dua kaki aku sampai terjatuh dekat bawah katil, dia kata, sampai terhantuk kepala. Aku ingatkan engkau orang lah semua kacau. Lepas tu aku tak puas hati. Aku pun pergi cek satu-satu. Aku tengok semua kawan-kawan aku ni, dia kata, pergi buka bilik satu-satu ni, semua engkau orang semua tengah tidur nyenyak. Aku pun terkejut lah, dia kata. Bukan main terkejut, dia kata, pasal dia tahu kawan-kawan dia semua tengah tidur nyenyak. Jadi siapa yang tarik kaki dia, dia kata. Lepas tu, bila dia bercerita tu, anak-anak, kawan-kawan dia yang 7 orang ni pandang memandang. Yang dia ni pandang macam ni, yang dia pandang macam ni. Pandang memandang macam tu. Lepas tu, dia pun tanya, kenapa korang pandang macam tu? Dia kata, kan, tahu tak, pada malam kejadian tu, dia kata, sebenarnya, dia kata, kita orang nak ajak engkau pergi makan. Kita pun pergi buka bilik engkau orang. Bilik engkau, dia kata. Tapi aku tengok engkau tengah bukan main, lena tidur, berdengkur. Jadi aku tak gerakkan kau. Kami semua yang 7 orang ni semua pergi makan, dia kata. Kami tak dekat rumah masa tu. Kesimpulannya, anak-anak, siapa yang budak lelaki tu nampak? Bila dia masuk bilik, setiap satu bilik dia tengok kawan-kawan dia tidur. Tapi sebenarnya itu bukan kawan dia, anak-anak. Macam itulah ceritanya, anak-anak. Itu dia dah menyerupa orang dekat dalam rumah tu. Jadi diorang pun takut. Diorang bercerita tu, diorang takut, diorang sampai tak nak balik. Kalau macam ni, kita jangan balik dululah, dia kata. Kita lepak dululah dekat kedai ni sampai azan subuh. Subuh baru kita balik lah. Diorang malam tu, anak-anak, diorang tak balik rumah tu. Diorang lepak dekat kedai makan tu sampai, nasib baiklah kedai tu 24 jam. Sampai ke subuh. Selepas subuh baru diorang balik. Diorang balik pun diorang bersiap apa semua, mandi apa semua, diorang pergi kuliah. Jadi diorang memang takut gila sebab diorang dah tahu dah. Jadi bila diorang pergi kuliah semua apa semua, diorang pun balik. Diorang balik pun kebetulan diorang balik sama-sama, kan. Balik sama-sama, diorang buka rumah. Dia kata satu rumah bau busuk. Bau yang meloyakan, bau hanyir busuk. Busuk yang tak tahu nak cakap, bau bangkai lah orang kata. Diorang pun panik. Bila diorang dah panik, diorang pun biasalah bila ramai-ramai, diorang beranilah pergi cari, kan. Diorang tak puas hati, diorang pergi cari apa benda yang busuk sangat dekat rumah ni, dia kata. Dia pun pergi cari, seorang kat sini, cari. Serata semua diselongkar, anak-anak. Serata tempat lah. Dia yang seorang tu pergi cari dekat atas. Cari dekat atas. Dia orang terjumpa apa, tahu anak-anak? Dia orang terjumpa pakaian. Mungkin baju lah agaknya, kan. Dekat dalam almari, atas rak. Bau tu berpunca daripada baju, pakaian yang busuk tu. Dia orang pun ambil pakaian tu. Dia orang ramai-ramai pergi bawa pakaian tu, diorang bawa
turun bawah, buang dalam tong sampah yang besar dekat dekat tepi jalan tu. Selalu kalau rumah-rumah yang macam teres apa semua ni kan, dekat tepi jalan dia ada apa nama tong sampah besar tu. Dia orang pergi buang dekat tu sampah besar tu. Jadi dia orang pun besoknya tu seperti biasalah anak-anak dia orang pergi kelas apa semua, dia orang balik ke rumah tu, apa berlaku anak-anak? Bau yang sama, busuk yang sama masih meloyakan dekat dalam rumah tu. Jadi dia orang dah tak sedap hati. Makna dia apa? Makna dia orang dah tak berani nak cari dah. Makna dia apa anak-anak? Maknanya baju yang pakaian lah yang dia orang buang tu, maknanya dah ada balik dekat rumah tu kan. Kalau berpunca daripada pakaian tu, bau tu, bila bau tu datang balik ke dalam rumah tu, maknanya benda tu dah ada balik kat rumah. Jadi dia orang dah takut gila lah anak-anak. Dia orang dah tak boleh compromise lagi, orang putih kata. Dia orang berbincang, dia orang ambil keputusan, marilah kita belah daripada rumah. Marilah kita pindah, dia kata. Dia orang pun pergi jumpa tuan rumah tu, bagi tahu dekat tuan rumah. Dia orang bengang jugalah dengan tuan rumah ni. Dia orang kata apa? Patutlah ambil sewa murah sangat RM50. Tak logik dia akal. Rupanya rumah berantu. Dia orang macam bengang jugalah. Lepas tu dia orang pun pulangkan kunci balik, pergi jumpa tuan rumah tu. Cik, dia kata kami nak pindah daripada rumah ni. Nasib baiklah pun kami tak bawa banyak barang kat rumah. Tuan rumah tu kata apa? Sebenarnya saya dah tahu dah, setiap penyewa yang nak sewa rumah ni memang takkan lama, dia kata. Memang sekejap itu. Sebab itulah saya tak bagi awak bawa barang banyak-banyak. Nanti penat awak nak keluar, dia kata. Sebenarnya tuan rumah tu dah bersedia dah. Memang setiap kali ada penyewa, mereka takkan duduk lama dekat rumah tu. Jadi budak-budak yang 8 orang tadi tu, mereka hanya duduk dekat rumah tu dalam seminggu aja anak-anak. Lepas tu mereka dah tak tahan. Jadi sampai di sini saja tahu anak-anak. Apa pun Mak Jah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sokongan anak-anak pada Mak Jah, dan juga apa-apa saja yang terkeluar dari mulut Mak Jah, apa orang kata bahasa yang kurang enak, kurang menyenangkan, Mak Jah minta maaf banyak-banyak. Dan juga Mak Jah minta maaf kerana mengambil masa anak-anak semua. Apapun, Mak Jah berharap anak-anak di luar sana jaga kesihatan, jaga ketenangan hati. Biarlah kita selalu berlapang dada, berprasangka yang baik kepada setiap insan, kerana dengan hanya dengan berlapang dada, orang kata kita akan mendapat redha Allah kerana hati kita tenang. Semoga Allah meredai kita ya anak-anak, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan. Sama-samalah kita mendoakan yang terbaik. Tapi apa pun, Mak Jah nak berpesan dengan anak-anak di luar sana, tahu hidup di dalam dunia ni jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa. Bye.